Halo, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Khan daripada 66 Speedbike. So tajuk kita hari ni adalah gearbox pecah. Babe, gearbox pecah. Alright. Kita ada sebiji CBR 1000 yang mana gearbox dia pecah. Gearbox pecah ni macam mana rupa dia? Tu dia. Inilah rupa gearbox pecah. Ini adalah contoh sepihan-sepihan yang pecah daripada gigi gear tu. Alright, ni dia sepihan-sepihan dia. Alright. So persoalan, macam mana gearbox ni boleh pecah? Jom kita discuss dalam video ni. Alright guys, seperti yang kita tahu, gearbox di dalam enjin adalah berfungsi untuk mengalirkan pusingan ataupun daya yang terhasil daripada crankshaft kepada sprocket depan kita. Tanpa ada gearbox ni kan, kalau tak ada gearbox maknanya apa sahaja pusingan yang terhasil daripada crankshaft kita, mungkin 11,000 rotation per minit, 12,000 rotation per minit, akan ditransfer direct kepada sprocket belakang. So oleh itu gearbox ni selalunya akan mengalirkan daya yang terhasil atau pusingan terhasil ni kepada mangkuk clutch. Kemudiannya mangkuk clutch ni akan mengalihkan dia punya pergerakan atau pusingan dia kepada primary gearbox, dan primary gearbox akan mengalirkan atau mengagihkan pusingan dia kepada secondary gearbox kita. Okey, itu fungsi gearbox lah. Tapi persoalan sekarang ni, macam mana gearbox ni boleh pecah, babe? Kalau kita tengok gearbox ni kan, gigi dia patah, babe. Tercabut gigi dia. Sampai macam ni rupa gigi dia. So, apakah yang menyebabkan gearbox ni boleh patah? Okey, ada beberapa benda yang boleh menyebabkan gearbox gigi ni terpatah. Salah satu daripadanya adalah penggunaan minyak hitam yang tidak betul akan menyebabkan terdapatnya lebih banyak geseran, tetapi selalunya tidak patah. Dia akan menghasilkan geseran. Eventually, kalau kita tengok kat lubang ni kan, lubang soket ni, apabila geseran tu tambah, so lama kelamaan dia akan makan permukaan dia. Bila dia dah makan kan, dia akan makan dekat permukaan ketam. Kita panggil kaki ketam ni kan. So kalau kita tengok kaki ketam ni, dia ada macam edge ni kan. So lama-lama dia makan edge ni. So bila kita nak shift gear, dia tak dapat tolak dengan permukaan tu dengan betul. End up gigi-gigi kita tu akan kena pada primary punya gearbox, berkemungkinan untuk patah. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, selalunya gearbox kita ni patah seperti macam ni. Kita ada case untuk ZX-10R, okey, yang ni CBR. Selalunya patah adalah disebabkan oleh faktor yang kedua, which is mechanically, faktor salah masuk gear. Ini antara punca-punca yang boleh menyebabkan gearbox kita pun boleh patah. Okey, contohnya bila kita lepas kita punya clutch, bila kita tengah lepas clutch tu, tak habis lepas kita masuk kita punya tak habis tarik kita masuk kita punya gear. Kadang-kadang gear 1, gear 2 kan, bila kita masuk tak habis tarik, so dia meletup, pap, bunyi kuat kan. Itu pun boleh menyebabkan gearbox kita patah. Tapi apakah solution untuk masalah seperti itu? Untuk memastikan kita punya gearbox ni, clutch ni dapat release semua load yang terdapat pada gearbox, senang je. Apa yang susahnya? Adjust lah kita punya free play yang terdapat pada kita punya clutch lever. Adjust free play tu. Dan pastikan lever tu dapat menarik kita punya mangkuk clutch, dan pastikan clutch yang sambung tu dia lega. Bila clutch ni lega, so kita dah tak ada load di bahagian clutch, so kita dapat memusing dan menggerakkan kita punya gigi gear ni untuk masuk ke gear yang seterusnya. Simple. Ni orang berkata-katakan tu. Relax tu, free gear lah tu. Free gear pun gagal lah.
Free gear pun gagal ke kau? Panjangkan kelas sikit, Pak. Panjang kelas. Kau panjang lah sini. Jap. Aku tengok free play. Inilah masalah orang kita pemalas. Free play berlambat. Okey. Lah sendiri. Itu pun nak suruh pemenang kau punya barang. Kan saya ingin bebel. Satu klik ni. Tengok. Cun. Okey, boleh Willy try? Satu lagi faktor yang menyebabkan clutch kita punya gearbox ni boleh patah ialah quick shifter. Antara sebab yang menyebabkan gearbox untuk ZS10 ni patah dan juga gearbox CBR ni 1000 ni patah adalah disebabkan oleh penggunaan quick shifter. So apakah yang menyebabkan penggunaan quick shifter ni sampai boleh pecah gearbox ni, babe? Okey, reason dia quick shifter ni perlu ada 3 benda. First ialah kill time. Di dalam penggunaan quick shifter, kill time adalah sangat penting. Kill time ini memastikan bahawa tiada load langsung pada yang terhasil pada kita punya crankshaft. So bila kita tengah bergerak, bila dalam keadaan normal, iaitu ada pembakaran di dalam kebok pembakaran kita, kebok silinder kita, so gearbox kita, crankshaft kita akan bergerak pusing macam ni. So bila tiada pembakaran, apa berlaku? Dalam millisecond setting kita punya quick shifter, dalam millisecond crankshaft kita ni akan menjadi free disebabkan tiada pembakaran yang berlaku di dalam kebok pembakaran. So apabila tiada pembakaran yang berlaku, maka secara teorinya gearbox kita ni akan jadi free. So bila dia pada mulanya dia dalam keadaan sedang menggerakkan kita punya sprocket belakang, kan, sprocket motor kan. So bila dalam keadaan dia free, so dia akan jadi macam ni lebih kurang. So bila dia jadi dalam keadaan free ni, so maka kita boleh alihkan kita punya gear dan masuk gear seterusnya. Tetapi jikalau kill time kita tidak mencukupi, apa yang berlaku? Bila kill time tak mencukupi lah, maka akan ada isu di mana baru gearbox ni masuk separuh, dia dah engage balik, load tu dah ada balik. So itu pun akan menyebabkan kita punya gearbox boleh patah. Yang kedua, daripada quick shifter, penggunaan quick shifter di masa RPM yang rendah seperti 6000 dan ke bawah. Apabila berlakunya 6000 dan ke bawah, pusingan tidak mencukupi untuk meriliskan dia punya load yang terhasil pada gearbox. Disebabkan pusingan ni tak cukup laju, maka kita pun ketuk gear tu, pap, benda ni tak cukup free play dan kill time dia habis. Disebabkan load yang masih rendah, apa berlaku? Load yang masih tinggi, disebabkan oleh load yang masih tinggi di dalam RPM yang rendah, maka pecahlah gearbox kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ialah adjustment kita punya twill, apa nama dia? Twill gear. Twill gear kan. Adjustment twill gear ni perlulah senang untuk kita masuk gear. Kadang-kadang ada customer yang mana dia punya degree dia kan, untuk nak masukkan tu kita perlu pastikan dia 90 degree daripada kita punya twill dan juga pada kita punya tempat pijak yang nak masukkan gear tu. So dia kena pastikan dia 90 degree. Tapi kadang-kadang dia pun adjust macam ni. So bila nak masuk dia susah lah. So pastikan adjustment supaya senang kita nak masuk gear. So kalau itu pun kita tak buat adjustment tu, itu pun boleh menjadi punca gearbox kita patah. Tetapi walau bagaimanapun, untuk nak mengelakkan, jagalah minyak hitam supaya tiada isu-isu yang berkaitan dengan gearbox. Okey, gearbox fork dia makan atau sebagainya. Menggunakan clutch di masa RPM yang rendah kan, jalan-jalan kampung, pergi surau, pergi ke masjid kan, pergi jalan-jalan dekat taman kan, pergi kedai kopi Pak Ali kan, tak perlulah anda menggunakan quick shifter. Okey, tarik clutch, jangan jadi malas. Okey, bila high RPM, contohnya dekat track ataupun di weekend ride tengah laju kan, barulah gunakan quick shifter. Dan pastikan juga kill time anda adalah setting yang betul. Kan, majoriti zaman sekarang ni kill time dia adalah 55 millisecond dan ke atas. So pastikan orang yang membuat pemasangan quick shifter ni telah set anda punya quick shifter dengan kill time yang berpatutan. Okey, sekian saja. Kalau anda rasa info ini adalah
adalah yang berguna. Jangan segan-segan, jangan malu-malu subscribe. Kerana apa? Subscribe itu adalah gratis. Alright, thank you very much. Bye.